Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam kelas matematik bersama dengan Cikgu Hilmi. Selamat datang ke kelas matematik. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam topik operasi bahagi, tetapi pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu menyelesaikan masalah harian dengan kalkulator. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, apa kata mari kita imbas kembali pelajaran kita yang lepas. Cikgu nak tanya, adakah murid-murid masih ingat apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas? Ya, pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang membahagi dengan dua digit yang terbahagi kepada tanpa baki dan dengan baki. Jika murid-murid masih ingat, ini adalah antara apa yang telah kita pelajari dan yang telah kita bincangkan dalam pelajaran yang lepas, iaitu tentang cara mengira operasi bahagi dengan dua digit. Baiklah, sekarang mari kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk yang baru. Tetapi sebelum itu, Cikgu amat berharap agar murid-murid telah dapat dan berjaya menguasai pelajaran yang lepas dengan baik. Sekarang, cikgu akan kongsikan hasil pembelajaran bagi kelas pada hari ini. Hasil pembelajaran bagi kelas pada hari ini yang pertama ialah murid dapat menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan operasi bahagi dalam kehidupan seharian dengan baik. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan baik. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan masuk ke tajuk yang baru pada hari ini, iaitu menyelesaikan masalah harian dengan kalkulator melibatkan operasi bahagi. Jadi murid-murid dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum itu, cikgu nak tanya pada murid-murid. Murid-murid masih ingatkah dan murid-murid kenalkah bagaimana rupa simbol bahagi? Ya, ini adalah merupakan simbol bahagi. Sekarang, cuba murid-murid lihat pada paparan yang sedang cikgu tunjukkan sekarang ini. Berikut adalah gambar apa? Ya, berikut adalah merupakan gambar kalkulator. Okey. Jadi cikgu tahu sudah pasti semua murid telah mengenali dan mahir dalam menggunakan kalkulator. Okey, jadi pelajaran kita pada hari ini akan melibatkan penggunaan kalkulator. Okey, dalam pelajaran kita pada hari ini di mana kita melibatkan operasi bahagi, jadi cikgu nak tanya pada murid-murid, kalau kita nak mengira operasi bahagi menggunakan kalkulator, butang yang manakah yang perlu kita tekan ataupun yang perlu kita gunakan? Ya, betul. Kita akan menggunakan butang yang ini, seperti yang cikgu bulatkan ini, dalam pengiraan operasi bahagi apabila menggunakan kalkulator. Okey, sebab itu cikgu harus memastikan terlebih dahulu bahawa murid-murid telah mengenali bagaimana simbol bahagi. Okey. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, cikgu akan kongsikan terlebih dahulu tips cara untuk menjawab soalan melibatkan penyelesaian masalah. Berikut adalah tips-tipsnya yang perlu murid ingat dan berikan perhatian. Yang pertama ialah murid perlu membaca petikan dengan teliti. Yang kedua, murid harus memanfaatkan sebaiknya setiap maklumat yang ada di dalam
petikan. Kebiasaannya di dalam petikan mengandungi segala maklumat yang kita perlukan untuk pengiraan. Maka oleh sebab itu, setiap maklumat yang ada perlulah murid manfaatkan dengan sebaiknya untuk memastikan kita mendapat jawapan yang diingini. Yang ketiga, tandakan kata kunci. Okey, murid-murid perlu menandakan kata kunci yang diperoleh daripada petikan supaya memudahkan proses pengiraan yang akan dijalankan. Baiklah murid-murid, tadi cikgu telah kongsikan beberapa tips tentang cara menjawab soalan melibatkan penyelesaian masalah. Sekarang, apa kata mari kita pergi dan lihat pula contoh-contoh soalan penyelesaian masalah. Cikgu ada sediakan beberapa soalan. Kita akan cuba lihat dan selesaikan bersama-sama bagi membantu agar murid-murid dapat memahami pelajaran pada hari ini. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama terlebih dahulu seperti yang murid-murid sedang lihat pada paparan sekarang ini. Okey, kita baca soalan bersama. Okey, sebanyak 960 biji bola pimpong dimasukkan ke dalam beberapa buah balang. Setiap balang boleh diisi dengan 12 biji bola pimpong. Berapakah bilangan balang yang diperlukan? Okey, murid-murid ingat lagi tak tips tadi? Dia kata tandakan kata kunci. Okey, jadi daripada petikan yang telah kita baca tadi, kita dah dapat beberapa kata kunci untuk membantu bagi menyelesaikan masalah ini. Okey. Apakah kata kunci? Okey, yang pertama sekali kita lihat di sini iaitu 960 biji bola pimpong. Okey, ini adalah merupakan jumlah. Okey, jumlah bola pimpong yang ada iaitu sebanyak 960 biji. Okey, kita dapat dah maklumat yang pertama. Kita cari lagi. Okey, kata kunci yang seterusnya iaitu setiap balang boleh diisi dengan 12 biji bola pimpong. Okey, ini adalah kata kunci yang kedua. Maksudnya dalam satu balang hanya boleh diisi 12 biji bola pimpong sahaja. Okey, jadi apa soalan? Apa yang kita nak cari? Kita nak cari bilangan balang yang diperlukan. Nak memuatkan semua ada 960 biji bola pimpong tadi. Okey. Jadi sekarang kita dah dapat dah kata-kata kunci dia. Sekarang kita dah boleh mulakan operasi pengiraan kita. Okey, jadi apakah yang perlu kita bahagikan? Ya, jumlah bola pimpong sebanyak 960 biji kita akan bahagikan dengan 12 iaitu bilangan bola pimpong dalam satu balang. Dari situ kita akan dapat jumlah balang yang diperlukan. Okey, jadi sekarang kita tengok macam mana kita nak kira menggunakan kalkulator. Okey, lihat di sini. Cikgu akan tunjukkan caranya. Okey. Okey, ini adalah kalkulator cikgu. Okey. Kita masukkan maklumat yang telah kita perolehi sebentar tadi iaitu 960. Okey, bahagi. Okey, kita tekankan pada butang yang mempunyai simbol bahagi ini. Bahagi dengan 12. Okey, untuk dapatkan jawapan, kita tekan butang sama dengan dan kita dapatlah jawapannya adalah 80 balang. Okey, lihat. Okey, sekarang mari kita pastikan jawapan kita ni adalah betul. Okey, kita pastikan dengan cara menggunakan kaedah lazim seperti mana yang pernah kita pelajari sebelum ini. Okey, kita masukkan maklumat yang sama seperti kita kira tadi iaitu mula kita buat bentuk pistol kan. Memandangkan ini adalah cara untuk kira operasi bahagi menggunakan operasi lazim. Okey, lepas tu kita masukkan maklumat tadi iaitu 960 bahagi dengan 12. Okey, 9 boleh bahagi dengan 12 ke? Tak boleh. Kita ambil 96. 96 boleh bahagi dengan 12 ke? Boleh, iaitu berapa? Ya, 8.
Kan? Okey, 8. Okey, tolakkan. 96 tolak 96, kosong, turun kosong, kosong, bahagi 12, kosong. Okey. Maka kita tetap dapat jawapan yang sama seperti mana kita kira menggunakan kalkulator sebentar tadi. Cumanya guna kalkulator lebih cepat dan mudah. Jawapannya adalah 80 balang. Sekarang mari kita lihat pula kepada contoh yang kedua. Okey, kita baca soalan bersama-sama. Sempena Hari Kanak-kanak, sebuah pertubuhan amal telah membeli 150 set alat mainan. Semua set alat mainan itu diagihkan sama banyak kepada 5 buah rumah anak yatim. Kirakan bilangan set alat mainan yang diterima oleh setiap rumah anak yatim. Okey, ingat tips tadi, kita tandakan kata kunci. Okey, kita cari. Yang pertama tadi kita jumpa kata kuncinya ialah di mana sebuah pertubuhan amal telah membeli 150 set alat mainan. Okey, 150 set alat mainan ni adalah jumlah. Okey, jumlah alat mainan yang telah dibeli. Okey, kita cari lagi. Keluarkan lagi kata kunci maklumat yang ada. Okey, maklumat kedua yang kita dapat iaitu di mana semua set alat mainan itu diagihkan sama banyak kepada 5 buah rumah anak yatim. Okey, diagihkan sama banyak kepada 5 buah rumah anak yatim. Okey. Apakah soalannya? Soalannya kita nak kira bilangan set alat mainan yang diterima oleh setiap rumah anak yatim. Okey, bilangan set alat mainan yang diterima oleh setiap rumah anak yatim. Okey, jadi sekarang kita keluarkan maklumat-maklumat yang telah kita jumpa daripada penyataan tadi. Yang pertama adalah 150 set alat mainan. Jumlah alat mainan yang ada 150. Lepas tu dia nak agih sama banyak kepada berapa? Kepada 5 buah rumah anak yatim. Jadi sudah pastilah melibatkan operasi bahagi dengan 5. Jadi inilah yang kita nak cari sekarang ni. Kita nak cari bahawa satu rumah anak yatim dapat berapa set alat mainan. Okey. Jadi operasi yang akan kita lakukan adalah 150 bahagi dengan 5. Okey, jadi kita kira dengan kalkulator terlebih dahulu. Okey, kita tengok. Okey. Kita masukkan maklumat kita jumpa tadi iaitu 150 bahagi dengan 5. Okey, sama dengan jawapannya adalah 30. Okey, kita dapat jawapannya adalah 30 set alat mainan yang diterima oleh setiap rumah anak yatim. Maksudnya, satu rumah anak yatim dapat 30 set alat mainan. Okey, tak apa. Kita pastikan jawapan yang kita kira guna kalkulator tadi adalah betul atau salah. Okey, kita akan kira menggunakan kaedah lazim yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey. Okey, kita masukkan macam biasa kita buat pistol tu dulu kan. Okey, lepas tu kita masukkan maklumat tadi iaitu 150 bahagi dengan 5. Okey, 5. 1 boleh bahagi dengan 5? Tak boleh, kita ambil 15. 15 bahagi 5, jawapannya adalah 3. Okey, maka kita masukkan 15 tolak 15, kosong. Kosong, turun. Okey, 0 bahagi 5, kosong. Maka kita dapat jawapannya adalah 30. Lihat, sama kan? Seperti mana kita kira gunakan kalkulator sebentar tadi. Okey, kesimpulannya. Baiklah, jadi murid-murid, pada hari ini kita telah belajar tentang apa? Ya, pada hari ini kita telah belajar tentang menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi dengan menggunakan kalkulator. Jadi pada hari ini kita telah
belajar menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan soalan bahagi. Okey, jadi macam mana murid-murid? Adakah murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini? Cikgu harap semua murid dapat memahami dan menguasai dengan sebaiknya pelajaran pada hari ini. Mudah sahaja kan? Sekian sahaja pembelajaran kita bagi hari ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang dalam tajuk yang baharu pula. Selamat belajar. Cikgu ucapkan kepada murid-murid, teruskan usaha. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih.